Percayalah takkan miskin rumah Allah yang beri makan kepada orang miskin. Sebab apa? Kalau kita baca kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil gelaran ahli suffah, iaitu satu kumpulan fakir miskin yang sangat miskin yang Rasulullah berikan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Berapa bulan mereka tinggal? Ada yang tinggal lebih lama daripada tu. Dan di kalangan mereka lahirnya alim ulama, antaranya Abu Hurairah, sahabat-sahabat Nabi yang hebat pergi ke medan perang, jihad fisabilillah semuanya, Masya Allah. Subhanallah, dia kata, Ustazah tak tahu duit daripada mana, masjid tu cantik. Dia punya bilik mesyuarat, dia punya bilik imam, dia punya bilik untuk tetamu, semuanya 5 star. Saya terkejut, antara bilik tamu yang tercantik, dia kata memang kami upah arkitek terbaik. Memang kami upah konsultan untuk desain. Semua ini sumbangan orang ramai. Dia punya bilik mesyuarat, bilik meeting, macam hotel, bilik meeting yang kelas sangat. Saya kata, ini bilik meeting pertama saya tengok masjid yang punya bilik meeting terbaik macam ni. Ustazah, dia orang ni kalau boleh hari-hari nak meeting sebab terbaik sangat. Atas cantik, keliling meja ini, semua canggih. Lepas tu dia punya architecture dia nak buat untuk jangka masa yang panjang. Dia orang bukan nak fikir nak buka kedai runcit. Kami nak bina shopping komplek di bawah masjid ni. Dah ada dah ni, kami dalam proses. Dia kata yang kami sedar selagi ramai, semakin ramai kami menyantuni fakir miskin, masjid ni makin murah rezeki. Tak pernah kurang. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu apabila hati pengurus masjid tersebut ikhlas kerana Allah, dia kata ni paling mahal Ustazah, kena jaga hati ikhlas Ustazah. Bukan nak bangga nak apa Ustazah, kami kena bersih hati selalu Ustazah. Sebab orang luar negara pun datang, daripada ni datang ziarah masjid kami sebab viral. Dia kata bila hati pengurus masjid ikhlas kerana Allah nak hidupkan rumah Allah, Allah hantar bantuan. Allah hantar buka pintu hati di sekitar manusia tu untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dapat suku Ustazah, dapat suku. Sebagai penutup, insya-Allah sama-sama amalkan satu zikir. Yang mana inilah zikirnya, insya-Allah kita sama-sama dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya nak minta pegang tangan orang sebelah, kiri dan kanan. Sebelum zikir tu kan, saya nak buat elan dulu, pegang dulu tangan tu. Subhanallah, ini kali pertama saya bawa umrah. Bawa umrah kali pertama dengan syarikat Fina ni. Ada 2 syarikat sebenarnya, antaranya syarikat Fina. Bukan syarikat saya tak ada. Sebenarnya kan, subhanallah, rezeki kali ini mak saya tak izinkan antara sebab-sebab tertentu supaya tak jadi duta umrah. Sebab mak saya ingatkan saya, takut tak boleh jaga niat untuk orang yang pergi bersama. Tapi ada asbab-asbab tertentu, subhanallah, Masya Allah, mak saya ni sangat jaga diri saya. Sampai sekarang jaga. Dia perhati, dia tegur, dia ingatkan selalu. Sebab itu saya pun nak bagi tahu juga, ni pun ada live kan. Saya minta maaf sangat, ramai orang datang jumpa nak jadi duta produk kan. Duta itu, duta ini, macam-macam. Susu kambing, baju, pakai untuk anak, cuci, macam-macam duta. Macam-macam orang datang. Tapi saya memang dengan rendah hati saya terpaksa menolak. Itu juga ingatan daripada suami dan mak saya. Fokus pada dakwah, fokus pada ceramah. Wallahualam, takut akan datang tiba-tiba jadi duta, tak tahulah. Tapi buat masa ni memang minta maaf sangat siapa yang berhajat. Banyak sangat proposal sampai, ramai sangat orang hubungi. Jadi buat masa ni saya minta maaf, hajat itu tidak mampu, tidak boleh saya turutkan. Saya bimbang saya pun lari daripada tujuan. Umrah ini bulan 3, insya-Allah cuti sekolah, tapi seminggu sahaja. Seminggu. Ada di luar sana ya yang dibuka. Bulan 3 seminggu. Saya bawa, insya-Allah pengisiannya adalah Asmaul Husna. Tekadnya untuk menghabiskan tadabbur 99 nama Allah. Mereka akan sediakan beberapa slot. Mereka akan sewakan dewan. Sebab perempuan kan tak boleh di tempat terbuka. Kita akan manfaatkan masa di sana. Seminggu sebenarnya memang cukup, insya-Allah. Kenapa seminggu Ustazah? Ada orang tanya. Satu, ia ringan bagi orang tua, orang sakit dan sebagainya. Tak lama, pergi minggu ni, minggu depan balik. Tak puas Ustazah. Kalau nak yang puas, pergi yang 2 minggu. Ada yang 3 minggu, ada yang lama. Subhanallah. Yang kedua, untuk orang yang anak kecil macam saya pernah pergi kali pertama ni, kali kedua. Susah hati tinggal anak lama-lama dengan orang.
Jadi ia meringankan bagi ibu ayah yang nak pergi. Kemudian yang ketiga, ringan orang yang sangat sibuk. Sibuk, jadual padat dan sebagainya. Tak boleh tinggal bisnes lama-lama contohnya. Masya Allah. Jadi saya jemputlah untuk hadir bersama untuk ikuti umrah ini insya-Allah. Tempat tinggal tak banyak ada, tinggal beberapa tak banyak lah. Wallahualam, saya pun tak tahu, saya tak tanya perkembangan. Sebenarnya baru je Elan ni, dalam 2 minggu lebih je. 2 minggu, 3 minggu. Memang baru setuju je, mengejut. Sebab asalnya memang tak rancang pun. Tapi insya-Allah, sebab apa antaranya saya pergi dengan package dengan travel ni, sumbangan yang disalurkan itu kepada 2 NGO. Kepada dia bagi tahu saya direct berapa ratus untuk NGO ni untuk setiap jemaah. Untuk NGO ini Pak berapa ratus. Dan saya memang tahu gerakan NGO ini memang dia buat kerja-kerja dakwah, buat kerja-kerja amal. Jadi saya rasa sangat seronok untuk bersama-sama dengan travel ni. Dan begitu juga travel lain banyak juga yang memberi sumbangan. Dan insya-Allah hasil pada travel ini juga memberi sumbangan kepada kerja dakwah kami sebab saya dalam proses untuk membentuk NGO Institut Penyelidikan. Dalam proses, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu petang 3 kali, maka dia berhak mendapat redha Allah di pada mahsyar kelak. Jadi pegang tangan ni kita nak baca zikir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat ya. Sabar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Allah sebagai Tuhanku. Daku redha Islam agamaku. Daku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku dan rasulmu. Okey, itu maksud dia. Tak habis lagi ni, pegang lagi jangan lepas. Subhanallah. Sekarang untuk kali kedua saya minta kita pejamkan mata. Tolong hayati zikir ini untuk kali kedua. Sebab Nabi sebut barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan waktu petang 3 kali, berhak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, apabila kita dapat redha Allah, itulah tujuan hidup kita, itulah tujuan mati kita. Dan insya-Allah di pada mahsyar kelak dapat redha Allah, maka kita dipilih masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang pegang kuat-kuat tangan orang sebelah sebab kita bukan nak bertaut di dunia sahaja. Mudah-mudahan tangan ini saling bertaut di pada mahsyar kelak dan saling bertaut sampailah masuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang terakhir ya, lebih semangat, kuat sikit ikrar kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami redha Allah Tuhan kami, Allah pentadbir kami, Allah sebaik-baik pengurus kami. Kami redha ya Allah segala ketetapan-Mu, segala takdir-Mu, segala ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, kami redha ya Allah di atas setiap sesuatu yang telah Engkau tetapkan, sama ada yang sedih atau gembira, sakit ataupun sehat, yang suka ataupun duka,
yang pahit ataupun yang manis. Kami redha ya Allah. Berikanlah untuk kami redha Allah. Kami redha bahawasanya Islam itu agama kami. Islam itu cara hidup kami. Cara mati kami. Cara bangkit kami. Ya Allah, bantulah kami untuk membantu agama ini, menyumbang kepada agama ini, untuk melaksanakan perintah-perintahmu, meninggalkan laranganmu, dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kami, ikutan kami. Insya-Allah kami akan bersungguh-sungguh menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan agama ini dengan diri kami, keluarga kami, lidah kami, harta kami, tenaga kami, doa kami, dan segala apa yang Engkau berikan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Para jemaah sekalian, ini penutup sungguh-sungguh ni. Antara hikmah besar daripada zikir ini, bila kita beramal dengan raditu billahi rabba, daku redha Allah sebagai Tuhanku, maksudnya kita sedang menanam dalam hati kita, ya Allah, aku redha di atas setiap ketetapanmu, ujianmu. Apa saja kita ni, kita bagi tahu, kita isytiharkan, kita ikrarkan, kita seolahnya memberitahu Allah lah bahawasanya kita ni redha di atas setiap apa-apa yang Allah aturkan tentang hidup kita. Sebab Rabba itu juga membawa masuk pengurus pentadbir, bukan sebagai Tuhan sahaja. InsyaAllah lepas seminggu, lepas 2 minggu kita ulang pagi dan petang, kita akan memiliki hati yang cepat redha dengan Allah. Ada orang yang tak boleh redha lagi dengan ciptaan Allah terhadap wajahnya, tubuh badannya, pemberian Allah terhadap anaknya. Bang, kenapalah anak kita tak bijak macam orang lain ya? Bang, kenapa tak hidup kita susah, tak macam orang lain? Dia usaha sikit je senang. Hidup kita bukan adalah masalah, bukan. Masalah hidup kita adalah kita susah nak redha dengan setiap ketetapan Allah. Amalkanlah zikir ini, insya-Allah membantu kita jadi hamba Allah yang mudah redha. Bila kita redha, kita akan bahagia dengan Allah. Kita tak akan pertikaikan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Yang kedua pula, membantu kita untuk redha tentang apa jua perintah Allah dan larangan Allah. Sebab kita sebut wabil islami dina, dan aku redha Islam sebagai cara hidup. InsyaAllah selepas kita beramal, lepas 2 minggu, 3 minggu contohnya, Allah mudahkan kita untuk hidup dengan Islam. Kita ubah pakaian kita, pakaian Islam, cara makan, cara Islam, cara tidur, cara Islam, cara berhibur, cara Islam, cara bercakap, cara berjalan, semuanya. Akhirnya Allah tuntun kita hidup dalam sunnah Nabi SAW. Bila kita sebut daku redha Nabi Muhammad sebagai nabiku dan ikutanku, insya-Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di syurga kelak. Zikir itu membantu kita menanam rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Sehinggalah Nabi menyebut kepada orang yang mencintainya, Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat manfaat para jemaah sekalian. Itulah persiapan menghadapi kematian kita sendiri, iaitu kita mahu redha Allah. Tetapi sebelum dapat redha Allah, kita mesti redha dulu dengan Allah. Satu keluarga yang soleh akan saling ingat mengingatkan. Selepas ini suami ingatkan ahli keluarga. Dah zikir redha belum? Suami lupa, isteri ingatkan. Ibu bapa dalam grup WhatsApp ingatkan anak-anak.
Dah zikir redha belum? Apabila seluruh keluarga dapat redha Allah, insya-Allah masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.